أعوذ من الشر الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب يسر ولا تعسر بتمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا منجا من الله إلا إليه. أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dalam arti kata sebenar-benar syukur yang hadir dari hati kita, yakni dalam maqam mengenal bahawasanya segala nikmat yang kita ada hari ini dalam perbuatan kita, sebagaimana Allah berfirman dalam surah As-Saffat ayat 96, wa ma khalaqakum wa ma ta'malun. Dalam tafsir At-Tabari mentafsirkan ayat ini pecah pada dua bahagian. Yang pertama, Allah menyatakan Allah yang menciptakan kita dan seluruh perbuatan kita. Wa ma ta'malun. Jadi ciptaan kita ni ciptaan, perbuatan pun ciptaan. Bukan kita yang mencipta perbuatan. Satu. Yang kedua, ta'malun bil makna seluruh amalan yang kita ada hari ini pun ciptaan Allah. Kalau Allah tak ciptakan amalan, maka kita tak boleh beramal. Ibarat macam kita bekerja. Kita boleh bekerja kerana ada tawaran kerja. Mencipta tawaran pekerjaan. Membuka ruang tawaran pekerjaan kepada umat manusia sebagai contoh. Maka boleh kita bekerja. Kita bekerja bukan sebab kita ada pekerjaan tu, tapi kerana kita diadakan pekerjaan itu. Maka dalam fahaman ini, nak menjelaskan dalam hati kita dengan sebenar-benar kesyukuran terzahir setiap perkara yang ada pada hari ini, terutamanya amalan, khususan amalan, bahawasanya tidak ada sendiri, ianya diadakan oleh Allah SWT. Lalu dengan anugerah itu Allah berikan kita pula daya dan tenaga kita
akal fikiran kita untuk memilih, untuk melakukannya, maka lakukanlah dengan penuh kesyukuran bahawa ia datang dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna kesyukuran dalam konteks makrifat pada hati. Dan ini sangat-sangat menjadi agenda utama, menjadi modus operandi paling besar musuh nombor satu kita. Itulah iblis durjana. Iblis ni bermula taat, dia bukan bermula maksiat. Dan iblis, dan jangan kita letakkan gelaran yang salah pada dia. Gelaran apa? Oh, dia alim. Salah. Dia bukan alim. Dalam kajian hakikat kehidupan selalu saya ulangkan. Sebab kita ada kajian kita. Kita kaji balik kejadian dari awal. Yakni permulaan kejadian Nabi Adam AS daripada suratul Baqarah ayat 30. Perbincangan malaikah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berlaku dialog kat situ. Kemudian suratul Baqarah ayat 31. Allah SWT mengajarkan Nabi Adam AS ilmu. Ilmu bermula dengan Nabi Adam AS. Bukan dengan iblis dan malaikat. Dan menyatakan keadaan malaikat itu kedudukan di mana? Di saat Allah suruh para malaikat. Summa aradahum alal malaikah. Faqala anbi'uni bi asma'iha ulai in kuntum sadiqin. Tengok Allah kata. Kalau betul kamu orang yang benar, sebut balik apa je Nabi Adam AS sebut tadi. Ketika itulah malaikat termangu-mangu. Termasuklah iblis sekali. Jadi sebab malaikat ni kumpulan majority, dia on behalf lah. On behalf, suara keseluruhan. Dia suara ramai malaikat. Tapi waktu itu dia pun ketua, tapi dia bagilah yang lain jawab. Maka malaikat pun jawab. Termasuklah dengan iblis sepatutnya. Apa malaikat kata? Itulah suratul Baqarah ayat 32. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ini satu kenyataan, satu pengakuan jujur, ikhlas malaikat. Nak malu apa? Tak ada perasaan. Ngaku lah. Tak tahu cakap tak tahu. Memang manusia je malu nak ngaku tak tahu. Takut jatuh nilai diri dia. Padahal nilai pada dia bukan sebab dia tahu atau tak tahu. Nilai pada diri kita itu kerana Allah yang mengangkat darjat dia. Disebabkan kejujuran dia. Jangan takut nak sebut tak tahu. Tapi malaikat memang berkata begitu. Kecuali iblis lah. Iblis dia tak mengaku dia tak tahu. Malah dia sombong pula. Ada ciri orang yang tak ada ilmu ni adalah dia suka merendahkan orang. Aba wastakbar. Dia suka berbantah, membantah. Itu ciri dia. Jadi jelas di sini iblis tak ada ilmu. Itu nak cerita yang tu lah. Sebab ada satu kenyataan tulis dekat skrin, dekat susra pun ada. Dia tulis iblis ni lagi alim. Ahlul hadis. Bila masa pula mengajar hadis ni. Ahlul qiraat. Oh, semua ahlul kat dia. Tak ada. Dia satu dia. Ahlul ibadah. Itu je. Dia ahli ibadah. Consider macam kita lah. Kita ibadah gaji. Alhamdulillah, syukur. Merebut ganjaran dan peluang semua. Tapi pada masa yang sama, make sure. Yang membezakan kita dengan makhluk yang lain. Itulah akal, dan pada akal itu ada tuntutan untuk ilmu. Menyebabkan amalan yang kita lakukan itu membuatkan kita darjatnya berbeza. Dengan ilmu tadilah. Kalau tidak, sama. Silat bulan, paling rendah. Paling rendah nanti amalan tu nanti. Kenapa? Sepatutnya untuk membesarkan Allah, lain sekali membesarkan diri. Sebab tugas manusia ini, dalam menyambung perbahasan kita, diri menterjemahkan kekuasaan Allah. Pusat 61 ni. Kita masih dalam uslub ataupun kaedah perbahasan hakikat kehidupan, ada 4 usul besar. Dan insya-Allah perkara ni jemaah sekalian, harap kita sama-sama tanamkan dalam diri, dalam hidup ni kita nak bawa 4 sifat wajib bagi Nabi SAW. Ini perbincangan akidah ni. Disebut tentang sifat wajib bagi Nabi SAW, itu akidah. Akidah yang membincangkan kita wajib beriman kepada sifat wajib ini. Malah kita sebagai umat Nabi SAW wajib kita untuk menterjemahkan dalam hidup kita qudwah yang kita dah yakin bahawa waman nabiyuka, siapa Nabi kamu? Nabi Muhammad SAW. Itu soalan kubur. Lalu nak ikut macam mana? Nak ikut semua sunnah Nabi dalam Syama'il Muhammadiyah. Allah tak terikut. Tak terikut nak ikut semua.
Tak terikut. Tak payah jauh. Ini kes-kes viral lah ni. Nak rapatkan soft pun tak terikut. Hati-hati ibu-ibu belakang sana. Laki senang nampak. Ni kes mula nak timbul balik. Dulu taklah timbul sangat. Walhal rupanya kes ini sebenarnya dah jadi satu normalisasi rupanya. Solat ikut klan masing-masing. Dia dah buat sejadah tu pula, takut orang pijak sejadah tu. Dia rasa macam, tak boleh lah sejadah aku ni. Mana pijak bayar. Contoh kan. Sejadah pula mahal. Padahal rapat kaki tu. Nak soft tumit. Lurus soft belakang. Kalau tidak Allah palingkan wajah ataupun Allah takkan satu orang kita. Jangan main. Ini bukan isu kecil. Syariat nampak simple. Tapi perbincangannya, hakikatnya dalam hati. Sebab itu kita datang jemaah sepatutnya menghilangkan permusuhan. Lerai begitu. Dengan luruhkan sohnya, orang yang bermusuh datang masjid selesai masalah. Sepatutnya lah. Sebab dengan ibadah sunnah Nabi tu. Jangan sampai menyangkal ibadah sunnah ini. Akhirnya tak terjawab soalan kubur nanti. Waman Nabi juga. Susah nak jawab. Kerana sah. Ini peringatan mesra lah. Jadi susah. Tapi malah seakan sunnah Nabi ni ada pilihan pula nak ikut ke tak nak. Sunat Ustaz, kau wajib. Kadang-kadang. Nampak? Namun kita letakkan bagaimana nak mewajibkan diri ikut Nabi SAW. Maka di sini dalam kehidupan, khususan dalam kehidupan, dalam ibadah mesti kena ikut itibak dengan Nabi SAW. Ini dalam kehidupan. Macam mana hidup kita nak ikut Nabi SAW. Contoh ada yang keluar balik lah kenyataan. Dah lama kot dia tulis kenapa Nabi meniaga. Nabi tak nak kaya, Nabi tak nak ini. Saya tanya balik, ada tanya Nabi ke? Tak. Kita expectation lah kata. Nampak? Dalam hidup tu macam mana dia boleh describe tentang Nabi tu? Adakah keluar satu kenyataan dia tengok hadis yang Nabi menyatakan bahawa aku meniaga senang aku tak nak kaya? Jadi nak selamat daripada perbincangan kehidupan yang kadang-kadang kita beri expectation yang menjangkaui. Rupanya ikut sangkaan kita. Kita cakap tentang kita sebenarnya tapi guna Nabi. Tu payah tu. Hati-hati. Nabi pun, isteri pun cemburu. Nabi pun isteri cemburu. Nak bagi tahu siapa tu? Nak bagi tahu kamu yang cemburu kuat kan? Tak adalah Ustaz. Sebenar apa? Jangan pergunakan Nabi untuk kepentingan diri. Tapi cara nak cerita, sebab dia cerita tentang kehidupan. Bimbang-bimbang yang dia cerita hidup dia. Kan hidup Nabi SAW. Dia yang kuat cemburu, dia yang meniaga sebab tak nak kaya. Kaya pun tak tahu. Kaya tu apa? Kaya tu apa? Kaya ikutkan Nabi SAW, belakang Nabi semua taikun ni. Semua taikun ni. Taikun ni maksudnya memang kontrol. Semua market semua. Kalau tidak, tak ada Nabi suruh siapa boleh bebaskan Bi'ru Ruman. Nabi bagi rahan. Ya? Terus sahabat Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu. Tengok harta berapa. Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Kalau di Madinah tu tanah tu, sekarang sampai ada lagi Yayasan Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Ni kaya raya tuan. Kaya raya luar biasa punya kaya raya. Sampai gerun lah. Bangsa Quraisy waktu itu. Nampak? Sebab apa tak ada garis panduan menceritakan kehidupan kita tetapi cuba nak reflect dengan Nabi. Cubalah. Tapi tak sampai. Tak kesampaian. Hati-hati. Nak selamat, ikut cara macam mana? Kita susun balik ikut sifat wajib bagi Nabi SAW. Yang ini 4. Siddiq, amanah. Kalau ada perbincangan, jumhur. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Kadang-kadang kita termenung, macam mana nak guna sifat ni? Ya pada Nabi, Tapi kita ni umat Nabi SAW, macam mana nak pakai? Rupanya kena bawa ni sebagai panduan untuk menjadi perbincangan dalam hidup kita. Dalam 4 sifat ni telah pun ditahqiqkan oleh almarhum Datuk Seri Abdul Hasan Al-Hafiz, yang mana tabligh ia jadi last. Fatonah nombor 3. Dan susunan ni tidak boleh diubah sebarangan, kata almarhum. Sebenarnya. Ada kedapatan lah beberapa cobaan. Tapi sebab benda tu tak dibincangkan kan. Jadi nak anggap benda tu macam tak di-effect. Rupanya
Bila kita buat dah perbincangan waktu saya bentang dengan almarhum 2013 dulu cerita ni. Dan beliau remind, kenapa tukar? Tukar tu memang waktu tu Allah takdirkan saya nak bahaskan kehidupan ni. Bawalah perbincangan sifat Nabi. Sebab waktu tu macam-macam formula ada. Dia cerita ni, perjalanan saya sikit lah. Habis sekolah menengah agama, Tengku Puan Jemaah. Kita sains fizik, sains agama, dalam agama. Kemudian ada fizik, kita belajar. Sambung architecture, tempuh guru Sufi architecture. Dalam itu, Sufi architecture ni kita belajar. YM Raja Azmar, tuan guru saya yang mulia Raja Azmar, kerabat Sultan Perak. Kemudian di situlah dia bagi satu instruction, jom akhlak katanya. Dia tahu kita background, satu-satu budak sesat, sekolah agama tu budak sesat. Saya anggap budak sesat lah waktu itu. Memang sesat. Orang yang bukan budak sekolah agama, semua bidang teknik, budak polis. Sekarang tak apalah, sekarang dah melambak. Ni tahun 2003 dulu ni. Saya 2003. Memang dia kata kamu sesat, saya tak pergi Mesir, tak pergi Yaman. Saya cakap, dah kos ditawarkan, kau tidak jangan buat dah. Waktu itu sekolah di JAI, sistem yang menawarkan sains ni, 2 sekolah lah. Itulah Samtaj, itulah Sambestari. Samtaj sains fizik, Sambestari sains tulen. Mufti kita sekarang ni Samtaj. Saya jumpa dengan Datuk junior, tapi super duper dunia lah, 10 tahun beza lah. Sehingga kan terbaru jumpa, entah ni kira ustaz arkitek lah. Dia Datuk sebut lah, Datuk macam itulah lebih kurang katanya. Tapi kita tidaklah, orang kata apa, tanpa ada asas nak berbicara kan. Memang asas daripada pembinaan itu dah ada, soal agama. Alhamdulillah. Jadi lepas situ, bila keluar, masuk kat situ, kita terbuka fikiran. Mereka ni hidup ni ikut siapa nak? Kadang-kadang minta maaf cakap, kadang kita memang aliran agama, dah betul. Tapi aliran kehidupan terpaksa ikut modus operandi orientalis barat. Tak percaya tengok. Cuba tengok kajian kehidupan, cuba tengok. Berani bentangkan kajian teori kehidupan. Tengok apa yang keluar dekat international speaker. Cuba tengok. Ada tuan-tuan dengar sifat Nabi SAW? Minoriti lah, itu pun CP-CP suku-suku lah. Cuba-cuba nak terap masuk. Terutama dalam bisnes. Kalau sebut bisnes ni, macam Nabi tu tak hebat. Sedangkan Nabi lah paling tycoon sekali dalam bisnes. Buat profit one to one ni selamba je. Bahasa mudah, selamba je. Facebook tak ada, apa tak ada, jalan semua bukan senang. Umur 25 tahun. Lebih awal pada tu. Sebab tu saya tak terkejut dengan figure-figure usahawan muda yang macam cendawan, jadi jutawan umur 21, jadi ni. Nabi umur 13 tahun dah start niaga dah. Nabi umur 13 tahun. 12 tahun tak, 12 tahun. Jangan, dah jahanam. Berjalan ke Syam, umur 25 tahun dah champion dah. Jadi ambassador, G2G, government to government, umur 25 tahun. Buat profit bukan sikit-sikit, one to one-nya. 100%. Sebab tu dalam Islam tak ada had. Tinggal lagi, nanti kena tanyalah kenapa ambil tu. Kalau boleh jawab, silakan. Tak boleh jawab, menjawablah sekejap. Tak boleh jawab dengan Allah. Boleh, tak masalah. Jadi, makna kata Nabi ni memang, kalau sebut bisnes patutnya, dah ada Muhammad School of Business, patutnya lah. Tak ada lagi. Tak ada. Asal bisnes tu, figure-figure lain keluar. Kita memang subjek sambil-sambil lah. Sebab itu, Allah takdirkan kita, minta maaf sikit, buat kronologi sikit sebelum panjang cerita ni sebenarnya. Supaya kita faham susu galuh tu lah ceritanya. Makna kata, sebab itulah Alhamdulillah Allah takdirkan perbincangan hakikat kehidupan ni lama ni. Allah takdirkan ni nak bawa ke peringkat, mudah-mudahan di universiti kita PhD kan dia. Setelah 15 tahun saya meninggalkan ambil degree architecture, kena sambung dalam Usuluddin, Master Usuluddin, dan projek paper diterima. Kita ambil dulu tajuk tentang menangani tekanan dalam kehidupan, akidah, dengan sifat wajib ke Nabi SAW. Dan Majlis Senat terima bulat-bulat tajuk tu. Tak ubah. Tinggal ubah supervisor saja. Tajuk tu tak ubah. Dan bila bincang dengan Ketua Jabatan Datuk Syukri, Dr. Syukri, Datuk Amin memang dapat insya-Allah ni. Beliau ni Dr. Syukri pakar tauhid. Kitab lain ni Sifat 20 ni beliau kaji sejarah dan kupasan pendekatan akidah sifat 20. Nanti ada masa insya-Allah habis ni kita kupas dia sejarah asal usul macam mana sifat 20 tu terbina.
Supaya nanti tak adalah orang kalau sebut ni rekaan-rekaan, kita tengah ngangor nak jawab. Sebenarnya tak. Ada base dia. Establish. Sangat-sangat establish. Ini Dr. Syukri. Dan beliau kata, tajuk entah ni tak dibuat lagi tu. Yang ada adalah kajian tekanan hidup. Perspektif Islam adalah tengok sikit. Bukan the main solution. Ada satu kenyataan tu, ni saya cerita ni realiti je mas sekalian, sebab kita nampak kat mana kedudukan ilmu Islam dulu. Memang Islam tu tinggi dalam perbincangan agama sendiri, memang tinggi, tapi mari pada kehidupan, kalau salah bawa, dia jadi minor saja, bukan major tau. Minor saja, sebagai contoh menangani tekanan hidup. Dia bukan main solution, jalan minor saja. Hati-hati. Sehingga kan satu kenyataan tu daripada speaker yang terkenal juga. Yang sebut ni memang kenal lah. Terpaksa buat kenyataan tarik balik. Bahawa tekanan hidup ni tak ada kena mengena dengan iman. Nak jawab apa? Sebab apa dia orang hentam? Dia kata, mana boleh orang beriman pun kena tekanan hidup. Bahasa mudah tertekan. Nak jawab apa? Kita pun betul tak? Bukti dia, apabila orang yang terkena dengan depressed, anxiety, bipolar disorder, macam-macam bentuk nama moden, padahal penyakit perasaan je. Faham? Itu je. Mereka ni, bukti je, mereka dah beramal tak selesai. Saya pernah jumpa dengan satu kes, dia kata, saya dah beramal. Cakap amalan apa saya dah beramal? Hebat dia. Dahsyat. Habis tu, menunjukkan, orang beriman, orang kuat iman pun tetap kena. Saya tanya balik, banyak amal bukan tentu kuat iman. Kan penting nak jawab tu. Kita ingat banyak amal kuat iman, tuan-tuan. Tu iblis banyak amal, kuat ke iman dia? Sekali ujian je, fatal error terus. Beramal berjuta tahun, sekali ujian je. Tumbang terus. Berkecai, bersepai habis. Habban mansura. Allah dah bagi dah. Ibarat debu berterbangan macam itu. Sebab apa? Ujian hidup dia. Tak mana ujian hidup dia? Ni perasaan dia. Dia beramal tu sebab apa? Sebab nak hilangkan tekanan perasaan. Salah lah. Beramal sebab Allah. Kenal Allah dulu. Allah pun tak kenal, nak beramal tunggang-tungging buat apa? Kata kita bagi macam tu. Jangan ingat orang tu banyak amal. Dia kuat. Kemudian dia buat satu consumption, satu kesimpulan khulasah mengatakan, orang beriman pun tetap kena juga. Sudah. Kita nak pertahankan iman, macam mana kalau keluar statement macam itu je mas sekalian. Sebab itu, bila kita syarahkan balik, rupanya kat mana lompongnya, kerana kita tak ada kaedah yang dipakai secara sepakat dalam konteks kehidupan. Dia ada kaedah Blue Ocean lah, Stephen Covey lah, Robert K, macam-macam lah. Tapi dalam kehidupan ni, kadang-kadang kalau tengok orientalis yang banyak mengungguli tentang fikiran lah, The Secret lah, kemudian nak nampak Islamik, the Al-Quran, the Law of Islam, macam-macam lah. Islamikkan dia, Islamisasi kan tak jadi. Walaupun ada perkara yang boleh kita terima Islamisasi ni, tapi dalam bermain soal perasaan, soal fikiran, apatah lagi keyakinan, dia tidak boleh diislamisasikan macam itu je. Kita nak membenarkan teori-teori barat, kita tak nak membenarkan mereka, mereka kena benarkan kita. Jadi perjalanan itu berlaku lah. Terbina je perbahasan soft ni. Sebab tu, Ustaz, apa resepi ni boleh bersatu semua ni? Soft. Luruhkan soft lah. Istau soft. Sawu sufufakum. Rupanya ada dalam mul kehidupan ni ada soft. Ni yang kita bawa ni soft ni. Asas perbincangan ni soft. Sidik yang kita bincang ni baru sidik ni. Panjanglah sidik ni pun sebenarnya. Sidik amanah fatana tablik. Sempurnakan soft, bersatulah hidup, tertegaklah semua perkara. Kehidupan. Dan sudah pasti padanya berserta dengan agama. Tidak boleh ditinggalkan. Kalau soft ni, mesti bermula dengan agama. Agama apa? Inna dina indallahil Islam. Apa kebenaran dalam hidup ni? Kan selesai. Apa sebenarnya dalam af'al perbuatan kita ni? Apa boleh jawab? Nabi buat sebab apa? Barulah datangnya perbincangan tauhid. Kalau tak boleh nak bincang, dia kena diam.
Tak boleh bagi lontarkan pendapat sehingga kan dia menganggap dunia ini dalam bidang dia. Walau dia pun tak tahu apa yang dia kata. Dia sekadar berprasangka dengan perbuatan dia. Dia mengingatkan, menyangka, oh dia dah buat. Nabi mungkin macam itu, salah. Dia kalau letak balik Siddiq. Macam gitu. Sebagai contoh dalam perbahasan kita ini, Ustaz nombor 1 ni. Dalam bab Siddiq ini, diri menterjemahkan tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi kalau Nabi, kalau nak kaitkan dengan tijarah tadi, Nabi nak menterjemahkan tanda-tanda kebesaran Allah. Dengan sifat Allah yang maha kaya. Takkan tak nak kaya. Kalau tahu kaya tu apa, tuan-tuan takkan sebut tak nak kaya. Kaya tu sifat. Malah kalau datang hukum wajib kaya selain bulan. Sebab apa? Kaya tu hauna dalam hati. Laisal ghina, tidak bukan kaya, Nabi kata. Ana asratil arab, dengan banyaknya harta. Yang kita tak nak harta tu. Kita tak nak harta ni. Cakap macam itu. Kita nak kaya dia, sifat itu. Dan sifat itu tidak duduk pada harta. Sifat tidak duduk pada makhluk benda. Sifat bermula dengan dia. Bismillah. Bermula dengan nama Allah. Kaya tu dengan Allah, bukan dengan harta. Sebab tu Islam tertegak dengan kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bukan sekadar manis di bibir lisan saja. Tapi dari hati yang membenarkan. Walaupun kita tak ada apa pun benda. Tapi ingat, kalau bermula dengan dia. Dan niat kita nak menterjemahkan. Bila orang sebut, oh kaya dia ni. Kita boleh berani sebut. Haza min fa'li Rabbi. Tapi bukan senang memang sekalian. Bukan senang. Tersasul juga kita. Allah bagi kita makhluk dalam konteks diri. Dan kaya tu pula, Allah tak letak pada kereta, tak letak pada rumah, tak letak pada benda. Allah letak pada manusia. Tak ada lagi orang pakai kereta hari ni. Kalau beli kereta, katalah McLaren Senna tu. 6 juta lebih. Orang Melayu kita beli, hebat beli. Bawa pagi ni, orang tak sebut kereta tu kaya. Kaya kereta ni. Dia punya tuan badan tu berdesing tinggal. Cakap lagi sekali, kaya kereta ni. Buta ke? Minta maaf tuan. Salah saya cakap, salah. Ni kereta orang kaya, bukan kereta kaya. Kereta orang kaya. Orang kaya, bukan kereta kaya. Dah kaya ke belum sebelum ada kereta? Dah rasa kaya tu ke? Ke nak ada kereta baru rasa kaya? Kalau ada kereta baru rasa kaya, miskin tuan-tuan. Itu perbincangan hakikat ni, perbincangan dia. Kadang-kadang kita tak rasa kaya. Sebab tu Barat mengajar kita think rich, fikir kaya. Think and grow rich. Tu buku tu. Think and grow rich. Kita pun bismillahirrahmanirrahim. Doa ya Allah. Apa yang dia fikir kaya tu? Kalau sifat, belajar bab sifat, tak boleh fikir kaya tu. Silap-silap, mujassimah nanti kan. Tajisim. Ya ke Ustaz? Sudah. Kaya tu, kamu kenal dari mana? Dari harta. Salah lah. Sebab itulah merudum mak Islam. Bukan merudum lagi. Menungging tu. Pelepak. Keluar ekor macam itu. Sikit lagi ekor. Nyaris tak habis. Asal kaya je benda. Asal kaya je benda. Nak kena ada benda baru rasa kaya. Miskin tuan-tuan. Kita kena rasa kaya. Feel rich. Bukan think rich. Tapi Barat anda bukan pandai pun. Sebab dia tak boleh nak rasa dalam. Bacalah buku Rhonda Byrne. The Secret. Dia kata feeling bukan satu benda yang dia boleh terjemah. Kalau you tak boleh terjemah about feeling, you fail lah. Shut up, diamlah. Boleh marah kita. Tapi tak ada orang berani cakap. Cakap kat sini je lah kan. Cakap kat sini pun jangan main ni. Allah pandang ni. Jangan main. Allah. You bila gagal untuk terjemahkan feel, rasa, you fail lah. Dia tak boleh nak explain tentang rasa. Kemudian dia cerita rasa tu dengan benda. Contoh, sayang. Dia tak boleh nak explain sayang tu apa. Dan sekali dia cerita tentang pegang tangan, kena berjalan berdua-duaan, kena ada bunga, kena ada candlelight dinner. Dia cerita apa? Dia cerita benda tu. Kalau you nak cerita rasa sayang, you kena cari dari mana titik mulanya. Inilah siddiq. Benar. Jujur. Nampak?
Sebab itu memberikan peringatan kepada diri dan manusia lain akan kekuasaan Allah SWT dalam seluruh kehidupan ini. Tadi tengah on the way jalan, terbuka titi tadi, siapa nama Panglima tu, VAT 69 tu, dapat Panglima darjah keberanian tertinggi tu. Kan? Lainnya popular, saya lupalah nama tadi saya tengok tu kan. VAT 69 komando tu, yang selesaikan isunya tu kan. Jadi interview dalam podcast satu tu duduk gitu kan. Tuan, BGB tu kan. Peringkat gagah berani tu. Tuan askar kan. Tahu. Oh, dia ada background. Okay. Dia tahu duduk gitu kan. Apa perasaan tuan dapat peringkat paling berani ni? Ada 9 orang ni kat negara ni. Tahu dia jawapan utama apa? Saya malu dengan diri saya. Malu dengan Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid ni parut penuh kat depan. Saya tak ada parut dapat peringkat gagah berani. Ui, dahsyat jawab. Kebetulan dia kes tu naik katanya. Tapi saya pegang satu dia, kalimah hauqalah la haula wala. Dalam cakap-cakap tu dia berisi tuan-tuan, jangan main. Saya pegang kalimah la haula wala quwata illa billah. Walaupun nampak melemahkan, itulah motivasi tertinggi saya. Saya melintang lalu saya. Saya tak ingat lain dah katanya. Tengok. Tak, orang kata apa, inilah satu figur yang kita nak. Walaupun pencapaian dunia yang dia dapat, tetapi dia nampak melaksanakan kekuasaan, dia menerjemahkan kekuasaan Allah dalam hidup dia. Padan Allah angkat dia tinggi, sama macam Muhammad Ali. Tok nama dekat Hollywood tu. Satu-satunya nama yang bubuh kat dinding. Tak bawah di lantai. Nampak? Kenapa? Kerana dia berani buat satu statement yang dalam satu kenyataan worldwide. Semua orang tengok dia, nak tahu apa resepi kejayaan dia. Orang nak tahu dia, siapa bodyguard dia. Yalah orang-orang perhati musuh mungkin ada. Tak sempat pakai bodyguard pakai dia kan, silap bulan. Yang Muhammad Ali kan, undefeated, tombol orang tak pernah kalah. Dalam bacaan kurang 5 lah. Daripada start umur 22 tak silap, menumbuk orang. Sampai umur 35, pencen. Bila masuk Islam. Buat tumbuk muka kan, dia masuk Islam dia kat tangan. Tahu, who is your bodyguard? My bodyguard is, can see but no eyes. Can see but no eyes. Can hear but no ears. My bodyguard is your bodyguard. Berani cakap depan interview World tu, BBC World. Dia macam itu, dia tegak macam itu. Orang cakap apa? Macam inilah. Hidup kita ni, tunggu masa saat ketika Allah bagi dunia kat kita sehingga berada di depan untuk mengenengahkan ataupun warabbaka fakabir. Itu tugas kita. Nak cerita buat dunia ni, tiba-tiba konkludekan dengan nama Allah. Bukan satu kerja yang mudah. Tak semudah sebut Allah. Tak semudah itu. Sebab banyak cerita dunia yang boleh menenggelamkan nama Allah. Tanpa sedar. Bukan senang. Sebab itulah ujian besar tu. Bukan susah. Susah ni susah lah. Susah nak sabar bukan senang. Tak katalah mudah juga. Tapi lebih susah nak syukur. Di saat kejayaan itu berada di sisinya, berada dengan dia, kaya, kuat, hebat, tu sifat tu. Sifat yang diterjemahkan, ditajallikan pada perkara makhlukat, pada benda-benda. Walhal benda itu sebenarnya menterjemahkan kekuasaannya. Di sini hanya yang bermula dengan benar. Itu nama Siddiq tadi. Maka tidak benarlah tak nak kaya. Nabi, bukan tak nak kaya, nak sebarkan kaya itu siapa? Melalui segala alat dunia ni. Kalau dengan pedang-pedang, kalau dengan duit-duit, kalau dengan benda-benda. Make sure bila sampai ke satu tahap, bila musuh dah kalah, maka di situlah kita melaungkan Allahu Akbar. Ataupun sebelum nak melangkah, takbir Allahu Akbar. Tujuannya apa? Nak membesarkan Allah. Dengan makhluk ni. Itu cara dia. Maka di dalam melaksanakan surah tersebut, manusia perlulah melalui fasa mengenai diri. Kita bincang sebelum ni dalam bab mengenai diri. Diri yang mana? Yang memahami tentang kelemahan dan kelebihan itulah. Diri yang mempunyai pembahasan pada sifat mazmumah wa mahmudah. Itu perbincangan kita. Yang telah dibahas sebelum ini mengenai diri dalam konteks memahami akan keadaan diri yang asal kita. Kita berasa bermula dengan hina dan lemah. Hina tadilah. Itu yang kata Panglima tadi sebut. Malu saya. Betul lah. Sebab lu hari ini, contoh Nabi Sulaiman AS tak ada lagi mengaku aku kaya.
para anbiya diberikan seluruh kekayaan. Rasa kaya menyebabkan kita rasa hina. Itu sebenarnya rasa kaya. Hina kita sebab kita kenal kita ni fuqara. Wa antal ghani wa nahnu fuqara. Kita menyebut dengan nama Allah, Ya Rab, kau sedang melihat aku dalam keadaan aku fakir. Namun aku melihat engkau dengan sifatmu yang maha kaya. Sepatutnya perbincangan kita begitu. Sebab tu melihat kan. Dengan melihat bagaimana? Dengan sifat lah kita belajar lah. Sifat Allah. Sifat kita fuqara sampai bila-bila. Kekal dulu, kini dan selama-lama. Tidak melekat sifat tu pada kita sebenarnya. Dia hanya terjemahan saja. Ni Ramadan Al-Mubarak adalah fasa terbaik untuk kita menterjemahkan kekuasaan Allah Ta'ala. Terutama paling mudah fasa makan minum saja kita dah tak boleh nak melawan Allah Ta'ala. Nak makan minum saja kena minta izin Allah. Allah tak bagi izin makan, tak boleh makan. Tunggulah sampai aku bagi makan. Sampai bila? Sampai kau dengar laungan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanlah kita sebagai tanda membesarkan Allah. Besarkan Allah waktu solat tu. Sebab tu boleh kita buat kesimpulan kalau tak solat, tak makan. Bukan tak kerja. Kerja ni af'al paling besar, solat lah. Dulu sekarang sebelum Ramadan kita kata tak kerja, tak makan. Dah sekarang Ramadan kerja juga. Tapi tak makan-makan ni. Sebab apa? Dah masuk maghrib. Oh, pandai pula kata. Pandai pula kau tanya waktu solat ni. Dah masuk maghrib? Belum. Lambat lagi. Nampak? Allah tentukan kita nak makan. Kena solat dulu. Sujud dulu kalau ikutkan. Boleh je buat buka tu. Yalah sebelum waktu solat ke? Boleh. Allah boleh buat kan? Atau tengah nak buka tiba-tiba waktu maghrib hilang. Tengok kat skrin tak ada waktu maghrib. Mana pergi waktu maghrib tak ada. Padam. Sudah kata. Jenuh semua fatwa, masjid fatwa Azhar, semua masjid nak buat fatwa. Dia nak buka time bila ni? Sudah katanya. Maghrib hilang. Tak makan ke sudah kita ni masih. Jadi di situ hina dan lemah. Surah Sajdah ayat 8, Yasin ayat 68. Saya tidak langsung menjadikan diri yang hanya akan bergantung pada yang maha mulia dan yang maha kuat. Adalah kalimah haukalah ni pakaian kita ni. Betul lah panglima tu kata. Nampak simple tapi itulah perbendarahan syurga. Nampak simple dia kalimah tu la haula wala quwwata illa billah. Dalam perbincangan sifat 20 kudrah iradah. Kita akan nampak perbincangan ini lebih jelas. Kudrah iradah. Kita nampak betapa tiada kita daya ada sebenarnya tapi tak terdaya hakikatnya. Daya kita banyak aspek, banyak perkara yang perlu dikaitkan. Nak tengok kesihatan kita lah, nak tengok itulah. Itu pun saya tak boleh nak pegang. Apatah lagi nak berkuasa atas daya pula. Lagi tak boleh. Berkuasa atas daya apa? Maksudnya nak menentukan. Hasil daya ni ada kuasa nak menjadikan kejayaan. Lagi tak boleh. Daya tu pun kena ikut. Tak makan ni pun dah lah lemah. Tak berdaya rasanya. Ya Allah lah. Bila nak buka? Baru dah habis syuruk. Dah tanya bila nak buka. Contoh kan. Anak-anak kita lah. Ya, nampak? Takluk kita kena terkait dengan makan, terkait dengan itu, terkait dengan kesihatan. Tu baru cerita daya. Cerita kuasa lagi. Nak menentukan hasil. Sebab tu ahli sunnah wal jamaah clear, cantik. Hasil letak pada Allah. Tak yang campur. Daya, usaha, boleh. Kita hanya berdaya usaha. Bukan berdaya kuasa. Berdaya usaha, titik. Bukan berdaya kuasa. Itu yang kata makhluk tak ada kuasa, Allah berkuasa tu kena diterjemahkan. Betul lah tapi kita terjemahkan. Sebab kalau masuk tak kuasa langsung tak buat apa. Dan sekali Jabariyah. Salah. Jabariyah ni selalu Allah belaka. Kita berdaya. Kita ada takluk af'al kita. Af'alul ibad. Perbuatan hamba. Yang ini berdaya usaha tadi lah. Berdaya usaha. Usaha tak jadi. Usaha tak jadi. Menengok. Apa sebab tak jadi? Sebab kamu tak berkuasa menentukan jadi. Allahu Akbar. Silap aku. Dia ingat dia berusaha bagi jadi. Walaupun takluk asal hasil akan kaitan dengan usaha. Tapi berhasil suatu usaha bukan sebab usaha. Tapi sebab dia. Sebab tu nanti bila di interview tadi tu nak jawab balik tu. Nak sampai ke tahap tu. Ya Allah. Macam tadi Panglima tadi. Selam lumpur, selam hutan, macam-macam. Bukan tiba-tiba duduk kat situ. Tapi akhirnya dia tak nampak semua af'al tu. Sebab itu usaha saja. Daya saja. Tapi yang menyebabkan dia boleh duduk atas itu adalah kuasa Allah. Khalas.
Macam kita berniaga ni, buat, pelupuk, diangkat. Orang lain beria-ria berniaga, sampai macam-macam ujian, susah terbalik itu, terbalik ini. Tak jadi-jadi pun nak tukar tu. Kita tukar ni. Jadi sebab apa? Itulah sebab kuasa dia. Habis. Itu dan bergantung pada yang maha mulia dan yang maha kuat. Walaupun hakikat manusia itu adalah hina dan lemah, akan tetapi Allah tidak menyuruh untuk menunjukkan kehinaan dan menyatakan kelemahan di dalam kehidupan ini. Walaupun diri kita ini memang hakikat kita lemah dan hina, tetapi bukan dalam syariat kehidupan untuk menunjukkan kelemahan dan kehinaan. Bukan tunjuk hina, lemah, lembik, salah. Nabi jalan ibarat menurun bukit. Dada buka bidang. Bukan jalan bongkok lemah. Nabi tak jalan begitu. Nabi jalan laju ibarat menurun bukit. Dada buka. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kalau ada sekarang ni dengan hebat, dengan perwatakan, dengan kredibiliti, dengan pakaiannya segak kemas. Kerana apa? Kerana kita ni hamba Allah. Ataupun wakil. Kalau wakil ni kita rujuk pada Nabi lah, para Rasul. Ibarat macam kita bekerja dengan sultan. Semalam solat di Masjid Jelutong dengan keluarga buka sana. Tak tahu sultan tu, sultan Selangor tu pun. Jadi pengiring keliling tu kena refleks sultan. Mana boleh? Lantaklah sultan nak pakai apa? Dia tu bersampin semua siap apa. Try lah pakai baju biasa tengok. Kena halau lagi tahu. Alah kita dah sultan dah biasa. Kita biasa tak biasa. Kalau kita nak jadi pengiring sultan, bersongkit lah lagi. Abang nak pergi mana bang? Hutang baju aku Melayu bang. Hutang baju Melayu. Hari-hari bersongkit kawan kan. Abang ni macam ni kena. Aku ikut sultan dah katanya. Nampak sultan sekarang ni mana boleh pakai biasa. Kena bersongkit. Walaupun nak pergi tarawih. Pergi tarawih. Tuan-tuan cuba pakai malam ni. Setelah tengok. Orang pandai atas bawah. Ni mana pula ni? Sikit skala pun lah. Kita kena jaga imej kita sebagai hamba Allah. Kita bawa nama Allah. Kalau bawa nama kita, tak kisahlah. Jangan sampai orang kata, sini ke wakil Allah? Nak jawab apa? Sebab tu imej tu penting. Sebab tu lah antara yang diharuskan. Malah menjadi satu perkara dalam syariat berperang ni, uban. Tak boleh orang ni hitam. Melainkan perempuan lah. Perempuan ada kelonggaran sikit kalau suami. Kita lelaki ni. Tiba hitam lagi. Pahan ni semua ni. Kembali muda. Jangan ngada-ngada kata dia. Tapi kalau nak berperang, boleh. Hitam semua. Sebab musuh tengok, muda-muda belaka. Dia tak tahu depan tu 50, 60, 70. Tapi otak masih berbisa. Jangan main. Boleh. Sebab image. Image kena jaga. Sama iman sekalian, kalau datang solat ke apa, kita kena raikan. Kita jangan nampak biasa. Kalau kita rasa biasa tak apa. Yang penting kita kena rasa biasa. Takkan biasa je ni, tak apa. Tapi nampak itu. Kerana kita ni tidak disyariatkan tunjuk ina tak. Disyariatkan lemah tidak. Itu Islam ni dia ada izzah dia. Syiar, solat, azan tu syiar. Jumaah ramai tu tunjuk apa tu sebenarnya? Tunjuk hebat lah tu. Bukan tunjuk hebat kita hebat tak. Tunjukkan hebatnya hamba-hamba Allah ni. Berlimpah sama keluar. Allahu Akbar. Serentak seragam. Tegak. Imam baca tegak. Steady. Juzuk 1 tak habis-habis. Bila nak habis ni? Kuliah pun tak habis-habis lagi. Bila nak habis? Ustaz tak penat ke puasa habis lah awal? Yelah tak ada makan kan. Kita ngajak sikit boleh kan? Walaupun telah liu juga ni kan. Allahu Akbar. Baik. Maka itulah hakikat dia sudah mengenali dengan hati yang telah dibimbing oleh kebenaran. Adapun tugas kita adalah untuk menterjemahkan kemuliaannya dengan menzahirkannya dalam bentuk perbuatan yang baik dan menzahirkan kekuatannya. Menterjemahkan kemuliaannya dengan berakhlak mulia, menterjemahkan kekuatannya dengan apa? Dengan tidak bergantung harap kepada selain Allah. Kalau benar kita yakin Allah Maha Kuat, jangan berharap selain Allah. Habis Ustaz, dengan makhluk, itu bertanya saja. Kita bermuamalah saja. Berharap dia tolong, itu Allah. Bertanya, entah boleh tolong anak tak? Boleh tolong? Boleh. Tak boleh? Jangan kecil hati, jangan hard feeling panggil. Sampai hati entah, kita dah kawal lama dah. Aku susah, kau tak nak tolong. Putus kawan. Jangan.
Putus saudara, jangan. Muamalat, ya, bertanya. Tapi berharap tidak. Kita tidak berharap pada manusia. Bertanya pada Allah. Terbalik. Tahu, bertanya. Bila nak tolong aku, ya Allah. Kita tak berharap Allah tolong kita. Dengan manusia, tolonglah aku. Terbalik. Patutnya dengan Allah, ya Rabb, aku harap engkau sahajalah yang tolong aku. Melalui makhluk dia lah. Kita tanyalah 1, 2, 3, 4, 5, ramai. Sebagai contoh orang yang berniaga. Kau tak boleh orang nombor 1, nombor 2, nombor 2, nombor 3, sampai 100 ya. Sebab usaha bukan bagi jadi. Yang bagi jadi Allah. Maka berharaplah Allah yang menjadikan usaha kita. Itulah kekuatan. Kalau ada macam itu tanda kekuatan yang kita cuba zahirkan sebagai hamba. Di sinilah dalam surah Az-Zariyat al-56, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah dan beribadah kepadaku. Ini beribadah bil makna dengan menterjemahkan syariat, yang ini mengesahkan Allah. Mengesah dengan mengagungkan, mentazim. Dalam kita kalimah nafi, lam nafi itu. Pertama kita menafikan, itu nombor 1. Yang kedua mentazimkan. Dalam konteks kita menafikan tiada kekuasaan ataupun Tuhan ni yang berkuasa hanya Allah. Tuhan ni mufrad tu, yang berkuasa hanya Allah. Pada masa yang sama mentazimkan Allah SWT sahajalah yang berkuasa. Mentazimkan dengan kekuasaan sifat macam kaya, nak mentazimkan Allah. Rasa Allah maha kaya. Tak rasa kita fuqara. Satu hari tu habis kuliah subuh, kita bawa lah kuda perang kita tu. Kalian suruh haji ditunggu saya. Habis kuliah, antal ghani, astaghfirullahalazim. Dia kata antal ghani gitu. Sebut antal ghani, kamu kaya. Astaghfirullah, la haula wala quwwata. Allah ghani wa nahnu fuqara. Dia terus jawab gitu. Dia punya. Dia nak jawab, kalau nak speak Arab kita kan. Itulah manusia, budak-budak ke apa, kaya ni kita nanti nak balik kaya, tuan bawa Allah bagi aset-aset yang dibawa, pakaian yang sekarang ni dah macam-macam jenis, dah buat iklan, ada macam itu lagi, pakai button songket. Oh ni orang kaya ni, dia kaya ni, pasal-pasal kena pound kan. Allah kaya, ingat ayat ni, antal ghani, iaitulah Allah ghaniyun wa nahnu fuqara. Khalas, titik itu. Itulah ibadat yang dimasukkan dengan mentaati dan mematuhi segala surat Allah Ta'ala, yang tunduk hanya kepada kekuasaan Allah dan tidak sekali merasakan diri yang berkuasa. Dan kisah ni kita telah bincang dalam kisah Nabi Adam AS dengan Iblis. Dua perbezaan. Nabi Adam AS diberikan kemuncak, dia paling tinggi ni ilmu, mas sekalian. Ilmu. Nabi Adam AS diberikan ilmu tapi tak rasa berilmu. Disuruh bercakap oleh Allah, baru Nabi Adam bercakap bagi tahu. Tapi Iblis tak ada. Iblis jalan kesombongan. Orang suruh takbir, dia takbur. Nabi Adam AS takbir. Berbicara ketika beritahu kepada malaikat tu, dalam surah Al-Baqarah ayat 32, 33, Nabi Adam AS bercakap, bagi tahu. Mengajar balik. Kemudian lepas mengajar tu barulah wa izkunna lil malaikati isjudu li adama fasajadu ila iblis. Mengaku cepat. Berguru lah patutnya. Itu maksudnya fasjudu tu. Iblis pun tegak macam itu. Dengan dia aku nak berguru. Beramal pun tak kerti. Macam itulah. Tapi iblis tak tengok pada amal. Iblis tengok pada apa? Aku api. Dia siapa? Dia tanah. Oh tak boleh. Menjulang nak tunduk ke bawah. No, sorry. Tu kedudukan dia pula. Itulah perbincangan dia. Namun demikian dia berlawanan dengan Iblis, dan Iblis berlawanan Nabi Adam takbir, yakni membesarkan Allah dengan sifat Allah yang maha berilmu. Namun Iblis membesarkan diri dia. Daripada jalur inilah keluarnya perbincangan manusia. Satu golongan yakni ikut tarik nubuwah dengan membawa nama Allah. Satu kumpulan yang menjadi musuh kepada Islam dan musuh pada umat Islam, musuh pada Allah juga. Itulah membawa nama diri, membesarkan diri, tidak membesarkan Allah di atas muka bumi Allah Ta'ala. Akhirnya terlepaslah dalam menunaikan hak Allah Ta'ala. Ayat 63 penutup. Akhirnya ramai hari ini bila terikut dengan perbahasan yang salah, maka hak Allah itu tidak ditunaikan. Apa hak Allah Ta'ala? Untuk mengesahkan dia.
Itu hak. Ya, ini dalam surah Ali Imran 109, dan bagi Allah jualah hak milik segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan kepada Allah jualah dikembalikan segala urusan. Jadi maka di sinilah dalam konteks kita nak menegakkan, membina kehidupan kita ni. Dalam bab sidik ni juga saya bincangkan tentang kebenaran. Kena ada authorize, kena ada minta kebenaran daripada Yang Maha Berkuasa untuk membina kehidupan kita. Setinggi mana silakan. Nak buat bangunan, nak buat skyscraper, Kingdom Tower dah siap belum? Ada tuan tahu? Ni Kingdom Tower 1.2 km, tak tahu dah siap ke belum? Tak kisahlah nak buat setinggi mana. Terbengkalai. Terbengkalai je kata. Kemuncak lift tak sampai atas. Tak tahu nak turun macam mana. Dah dapat izin belum? Bangunan tinggi dapat izin, silakan. Tak kisahlah nak membina keluarga bahagia itu, nak membina hidup kita. Dapat izin belum? Macam mana dapat izin ni? Dia kena sentiasa sujud kepada Allah. Melalui amalan ketaatan, terutamanya mendirikan solat ala waktiha, fi waktiha, pada waktunya. Dan jemaah sekalian, kalau tanya orang musyrik, kesimpulan orang musyrik surah Sad ayat 3 ni. Ni berlaku ni, kesimpulan kita ni, ini yang penting. Orang musyrik ni, kalau sebut tanya siapa yang menciptakan langit, bumi semua ni, maka dia akan jawab Allah. Tapi dia mengambil selain Allah. Maksud begini, tanya pada alam semesta, dia akan nampak Allah jadikan. Matahari, bintang, bima sakti semua tu. Tapi pada alam rumah tangga, alam diri dia, alam kerjaya dia, dia. Itu masalah. Dia kata mengambil selain Allah. Walhal kalau matahari Allah jadikan, kita sama. Wa ma khalaqakum. Kau pun aku jadikan. Isteri kamu aku jadikan. Ataupun bahasa mudah, aku adakan. Anak kamu aku adakan. Kereta kamu aku adakan. Bukan kamu berusaha untuk mengadakan. Kamu berusaha je yang mengadakan aku. Maka nampakkanlah aku dalam setiap usaha kamu. Macam mana nak nampak tu? Maka ketika aku panggil, datang. Solat. Datang. Sebab berusaha tu nampak dia. Ni Allah bagi jadi. Usaha je Allah bagi jadi. Saat Allah panggil dia, tinggalkan usaha itu. Usaha yang sementara. Kita usahakan yang kekal. Allahu Akbar. Aku nak minta lah sungguh-sungguh dalam tu. Ya Allah. Tadi usaha dah, ya Allah bagi jadi. Ya Allah usaha aku. Itu harus bagi Allah pula mungkin untuk mengada dan mentiadakan. Jadi jemaah sekalian, itulah sikit banyak perbincangan kita pada pagi yang penuh barakah ni, bulan yang penuh barakah Ramadan Al-Mubarak, dan perbincangan diri menterjemahkan kekuasaan Allah, yang mana dan perbincangan ni kita pergi kepada perbahasan yang melihat bagaimana kedudukan diri dalam fasa untuk meluruskan kehidupan dalam menterjemahkan dalam amalan seharian kita, insya-Allah. Kita akan sambung lagi perbahasan kita ni pada siri yang akan datang, insya-Allah. Mohon maaf daripada saya kekurangan kata-kata, kurang bicara, dan mungkin mengambil masa tuan-tuan panjang sikit pagi ni, kerana saya nak gunakan peluang Ramadan ni kita panjang sikit dalam duduk dalam taman syurga di saat futihat al-abwabul jannah. Di saat kita dibuka pintu syurga, amalan yang bulan Ramadan nak buat apa? Majlis ilmu lah. Amalan yang paling tinggi, pahala non-stop mengalir ni, dan majlis ilmu kat rumah Allah pula. Jadi kita ambil peluang. Mana-mana mungkin sekejap lagi duha ada ke, sekejap lagi asar ada ke, mana-mana ada majlis taklim ke, duduk. Dan Ramadan ni, ilmu ni amalan tertinggi sebenarnya. Kalau boleh duduk dalam majlis ilmu, silakan. Itu satu kelebihan. Kalau tak ada, buatlah, wujudkan. Sebelum nak buka, tuan-tuan buatlah taklim kat rumah. Cerita balik, buka kitab, setengah jam ke cerita. Kerana ni masa untuk kita meyakini, memperbanyakkan majlis-majlis yang padanya itu adalah taman-taman syurga. Selari dengan hadis iza ja'a Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar. Ditutup rapat pintu neraka. Jadi insya-Allah mudah-mudahan amalan kita sepanjang Ramadan dan masuk 12 Ramadan ini Allah terima semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terbaik yang pernah kita lalui. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah itu saja, bertemu lagi kita pada siri yang akan datang di bulan yang lain. Lepas raya Syawal lah. Mungkin waktu tu ada jamuan raya, mungkin lah kan, pagi.
Boleh lah. Tak ada pun kita ada kan, insya-Allah. Insya-Allah. Wallahu a'lam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana fi khusr illa allazina amanu wa amsalihat wa tawassaw bil haqq tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.